Assalamualaikum, selamat petang. Jam pukul 6.40 petang di Kuching, Sarawak sekarang ni. Okey, begini. SMK ada terima satu pertanyaan daripada sahabat SMK berkenaan dengan apa nama? Menjadi YouTuber untuk ayam serama. Okey, macam gini. Sebenarnya bercerita pasal akaun YouTube ni kan, ikhlaslah daripada SMK. Untuk kita mendapat bayaran daripada YouTube ni, kita perlu subscriber kena ada 1,000 kalau tak silap SMK. Lepas tu dia punya total watch view dia tu apa nama, kena constant lah, kena kita kata ada view je tu macam berapa ribu lah, berapa ribu dia punya tontonan dia tu. Lepas tu untuk makluman sahabat-sahabat semualah, SMK bagi tahulah susah jadi YouTuber ni sebenarnya. Kalau untuk ayam serama, kalau untuk hobi lain apa semua, beta ke apa ke, tak ada masalah. Sebab orang yang melihat kepada video tu lebih terbuka, ataupun hobi-hobi lain lah, tak kira motosikal ke apa ke, peminatnya lebih terbuka. Maksudnya tidak terlampau tertumpu kepada sekelompok orang lah. Macam ayam serama ni, dia dikira macam pecinta haiwan, pecinta ayam, dan spesifik kepada ayam serama. Jadi penontonnya tak banyak lah. Dan untuk SMK pun lebih kurang dekat, kalau tak silap lah, dekat 12,000 subscriber kalau tak silap SMK. Dan untuk makluman sahabat-sahabat, untuk mendapatkan subscriber sebanyak 12,000 tu, SMK rasanya start daripada akaun YouTube ni ada tahun 2000, kalau SMK tak ingat, tapi awal tahun 2000 akaun YouTube ni dah ada. Dan SMK kira menggunakan akaun YouTube ni lah, mula-mula dengan mengepost kita kata video-video pendek berkenaan ayam, lepas tu tips lah apa semua. Tetapi itu semua tidak memberi SMK satu lonjakan paradigma untuk mendapatkan penonton yang banyak dah. Tetapi sebenarnya yang melonjakkan SMK baru-baru ni je. Rasanya baru kejap lah. Baru hujung tahun lepas lah, ataupun awal tahun lepas macam itulah. Selepas SMK kira hampir-hampir nak start kepada pandemik lah, baru SMK kira ada kata orang bayaran daripada YouTube tu. Dan semuanya adalah, kalau SMK lihat balik lah, adalah kerana aktiviti SMK pada akaun YouTube ni. Aktiviti yang SMK maksudkan adalah contohnya macam SMK menganjurkan pertandingan ayam serama secara online. Maka tu telah melonjakkan banyak viewer yang masuk, sebab SMK mengadakan pertandingan ayam serama ni international. So majoriti sahabat-sahabat daripada luar negara, contohnya daripada Filipina, Dubai, US, apa nama, Asia Tenggara kita ni, contoh Myanmar, Thailand, dia start apa nama, melihat video-video pertandingan online yang SMK adakan. Di situlah kata orang dapat melonjakkan viewer, penonton, untuk menonton jumlah video yang agak tinggi lah untuk akaun SMK ni. Tetapi tak macam akaun YouTuber lain, maknanya dia orang tiap-tiap bulan dapat payment kan. SMK bagi tahu awal-awal lah, untuk akaun SMK ni tak ada, bukan tiap-tiap bulan. Biasanya dalam sebulan SMK cuma dapat dalam, kita katalah purata lah, average dalam 30 lebih dolar je. So setting untuk YouTuber, apa, akaun YouTube SMK ni, dia bila dia sampai $100 baru dia masuk dalam akaun lah, macam gitu lebih kurang. So biasanya 3 bulan lebih baru SMK dapat payment untuk $100 tu. Dan seperti janji SMK akan gunakan balik duit yang SMK dapat tu untuk anjurkan pertandingan lah, kembalikan kepada peminat-peminat yang sama yang menonton channel SMK. Dan SMK akan kongsikan lah, maknanya daripada penonton-penonton ataupun peminat-peminat yang sama yang menonton apa nama, channel YouTube SMK ni, di samping dia dapat menonton, dia sebenarnya menyumbang kepada pendapatan SMK pada akaun YouTube ni. Tapi bukan untuk SMK sendiri. Duit tu SMK dapat, SMK bagi balik kepada peserta-peserta yang menang lah. Kita tak boleh bagi kepada semua peserta kan. Sebab siapa yang kira masuk tanding tu, SMK amat hargai lah. Dan SMK bagi balik dalam bentuk kita kata berupa wang ringgit lah.
Sebab hadiah daripada dulu mula-mula SMK Anjur, mula-mula tak ada hadiah. Cakap terus terang, SMK tak ada hadiah dulu mula-mula, cuma bagi sijil saja mula-mula. Sebab kita memang bergerak sendiri kan. So kemudian SMK bagi hadiah pertama RM50 kan, untuk setiap kategori, bukan satu kan, banyak kategori SMK Anjur. Lepas tu baru-baru ni untuk yang akan datang lah, SMK naik tarafkan sikit daripada segi hadiah tu, kita bagi hadiah berperingkat. Maksudnya hadiah pertama RM100, contoh macam itu. Kedua ada duitnya ketiga macam itu kan. So begitulah kesusahan dan kesukarannya untuk menjadi seorang YouTuber untuk dalam bidang yang sama ni lah. Bukan yang senang. SMK cakap terus terang lah, tapi bukan maknanya SMK nak kata mematahkan kata semangat sahabat dia nak buat akaun tu, dah boleh je. Tapi SMK bagi tahu nak dapatkan subscriber untuk minimum 5,000 ataupun lebih, dia perlukan jangka masa yang panjang dan banyak video lah. Dan untuk akaun SMK ni videonya rasanya banyak, videonya beratus video SMK di dalam akaun ni, yang kita kata merupakan penat lelah tu lah, penat getih sepanjang main ayam sama tu. SMK buat video yang SMK ambil semasa pergi game, menganjurkan pertandingan dan apa semua di seluruh Malaysia. SMK biasanya kalau ada video, selain SMK post kat YouTube, SMK akan post juga di Facebook tetapi tak disangka di YouTube SMK dapat payment. Cakap terus terang, SMK tidak kata orang mengharapkan untuk payment tu sebenarnya sebelum ni, sebab kita tahu memang susah. SMK pun jadi, kita kata ada akaun YouTube ni untuk SMK sendiri. SMK cerita ikhlas. SMK adalah admin untuk satu pertubuhan silat, dan banyak lagi lah. Ada satu yang untuk pro politik pun ada juga. Tapi untuk yang silat tu pun lama dah, akaun tu pun rasanya start daripada SMK bekerja TDM dulu di Semenanjung, sampai sekarang pun still tak ada payment. Sebab dia punya subscriber tu sikit saja, cuma rasanya 400 lebih kali 500 lebih macam itu. Orang yang minat silat pun makin kurang. Anak-anak bangsa kita pun kata orang minat ke benda lain. Lebih-lebih lagi sekarang ni musim PKP kan, orang minat kepada indoor game lah macam itu. Jarang dah orang nak bersilat dan sebagainya. Tetapi kalau ada, kita boleh budayakan lah yang lebih baik. Okey, kembali kepada pertanyaan sahabat kita tadi. Nak buat akaun untuk YouTube tu, bagi SMK gitulah secara kasarnya. Perlu banyak video untuk menarik penonton, dan YouTube akan bayar kita apabila kita dapat minimum, kena ada minimum 1,000 subscriber, dan juga jumlah tontonan yang kita kata maintain lah. Tak boleh dia turun naik, dia tak berapa ni sangat lah. Itulah secara basicnya. Dan kalau ditanya kepada SMK, adakah SMK berpuas hati, saya rasa susah nak berpuas hati, sebab konten untuk YouTube ni, untuk menarik orang melihatnya agak sukar kan, kerana hobi ayam sama ni tak meluas macam hobi lain. Tetapi sebenarnya hobi ayam sama ni dah international, dah punya dia punya level. Cuma pendedahannya tu agak kurang lah. Lagipun sebenarnya kalau kita buka YouTube, ada banyak YouTuber di seluruh dunia untuk ayam sama ni, terutama sekali macam kita kata di Indonesia, di Thailand dan apa semua dah ada kan. Cuma saya tak pastilah sama ada dia orang punya subscriber tu kita kata banyak ataupun tidak kan. So bagi SMK, kalau sahabat-sahabat nak meneruskan dengan YouTube ni boleh, tetapi tips yang SMK bagi adalah kena ada satu aktiviti ataupun satu program yang boleh menarik orang melihat video-video di channel-channel kita ni secara tetap dan konsisten. Contoh macam SMK adakan pertandingan ayam sama online ni lah. Itu pun SMK tak pasti sampai bila orang akan berminat untuk melihatnya. Namun jika orang berminat untuk melihatnya, selagi yang ada penontonnya, selagi ada bayaran, SMK akan terus mengadakan pertandingan kecantikan yang sama tu secara online. Okey, itu saja daripada SMK. Selamat maju jaya. Jangan putus asa kan. Apa-apa tu semua rezeki Allah dah tentukanlah kepada kita. Okey, salam mania daripada SMK di Kuching, Sarawak. Assalamualaikum.